Izinkan saya untuk memperkenalkan biodata diri saya terlebih dahulu. Nama penuh saya Muhammad Farhan bin Muhammad Kamal dan saya pernah bersekolah di Sekolah Kebangsaan Tunku Abdul Rahman Putra, dan juga ketika menengah atas saya telah melanjutkan pengajian di Matan Muhammad Pokok Senang. Hobi saya ialah bermain badminton dan juga membaca komik motivasi, dan cita-cita saya adalah untuk menjadi pensyarah. Subjek yang paling diminati iaitu matematik, akaun, sejarah dan juga subjek-subjek agama. Dan saya akan ceritakan sedikit pencapaian saya, iaitu UPSR saya dapat 4A1B, PT3 saya dapat 11A2B, Syahadah Thanawiyah Adiniyah saya memperoleh pangkat Mumtaz Sofi, dan juga baru-baru ini keputusan Sijil Pelajaran Malaysia saya dapat 10A+ dan juga 1A solid. Okey, jadi slide yang seterusnya. Satu lagi. Slide satu lagi. Okey, masih. Okey, saya akan yang pertama saya akan tunjukkan ataupun saya akan share satu kaedah saya study lah setiap subjek. Okey, yang pertama, kalau subjek yang sukarlah bagi saya, yang pertama ialah subjek sejarah. Okey, antara kaedah yang saya buat untuk subjek sejarah ni, yang pertama, banyakkan latihan. Banyakkan latihan dan tunjukkan kepada guru. Terutamanya saya selalu buat soalan kibat lah. Sebab soalan fakta jawapan dia ada dalam buku teks. Kalau soalan kibat, kita perlu tunjukkan kepada guru kita. Okey, yang kedua, disebabkan PKP ni, dulu juga saya telah belajar melalui YouTube. Antara channel dia, saya pakai channel Easy Sejarah. Channel Easy Sejarah, boleh search kat YouTube, iaitu Cikgu Yusof. Cikgu Yusof tu dia adalah ajak macam mana kita nak hafal ataupun kita nak faham peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah ni. Kalau saya nak cerita sejarah ni, saya time Form 4 sejarah ni, paling tinggi saya dapat C. Sejarah Form 4 saya dapat C. Ketika Form 5 lah, cikgu sejarah saya telah macam bagi nasihat pada kami lah. Okay, tengok channel Easy Sejarah ni. Dan Alhamdulillah, baru-baru ni sejarah saya dapat A+, Alhamdulillah. Dan yang ketiga, sejarah ni kita perlu banyak menghafal isi-isi penting dan juga cuba fahami kronologi bagi setiap peristiwa. Contoh dia, perjanjian PTM 1948 kan. Dia kena hafal, kalau cikgu Yusof ni dia ajak, kita hafal akronim PTM tu. Jadi kalau ikutkan PTM tu panjang. Kalau kita hafal akronim tu, insyaAllah mudah untuk kita faham. Okey. Subjek yang kedua iaitu subjek matematik. Kat sekolah saya ni, subjek matematik ni subjek yang paling sukar lah bagi kami. Okey, antara kaedah yang saya lakukan ialah saya buat banyakkan latihan buku SPP ataupun MRSM ataupun mana-mana buku latihan. Sebab saya pilih SPP dan juga MRSM ni, soalan dia soalan kibat. Okey, mula-mula memang saya tak boleh jawab lah. Bila buat setiap hari, dan latihan matematik ni kalau boleh setiap hari, jangan tinggal langsung. Sekurang-kurangnya sehari 10 soalan. Sekurang-kurangnya sehari 10 soalan. Okay, yang kedua, saya juga kerap belajar secara personal dengan cikgu di bilik guru maupun medium seperti WhatsApp. Okey. Disebabkan larikan PKP kan. Jadi kita ambil peluang ni, jangan rasa malu dan jangan rasa segan. Kita tanya je cikgu. Cikgu, betul tak jawapan saya buat ni? Dulu saya buat macam tu lah. Dan matematik juga antara topik yang sukar bagi saya, topik kebarangkalian lah. Topik kebarangkalian ni kira macam dalam kepala saya memang tak leki lah tajuk ni. Jadi saya pun tanyalah cikgu, macam mana saya nak settle benda ni. Jadi saya pun tanya, kalau boleh tu setiap minggu saya akan tanya cikgu. Hari Jumaat Sabtu tu cuti kan, saya akan tanya juga cikgu pakai WhatsApp. Dan yang ketiga, saya akan bincang dengan kawan-kawan jika tak faham terhadap satu soalan. Matematik ni dia kena banyak bincang lah, baru kita faham. Bila kita dapat sesuatu benda tu, kita kena kongsi. InsyaAllah nanti benda tu akan lekat dalam kepala kita. Okay, yang ketiga, subjek bahasa Inggeris. Saya banyakkan latihan karangan dan tunjukkan kepada guru. Okay, time nak dekat SPM dulu, saya suka buat karangan. Saya akan buat karangan dengan mak saya. Pagi esok tu saya pergi bilik guru. Pagi-pagi sebelum start sekolah tu, saya makan roti pun semua, cepat-cepat kemas pun semua, pergi jumpa teacher. Teacher, betul tak saya buat karangan ni? Kalau boleh tu setiap hari. Jangan tinggalkan karangan ni. Yang kedua, kerap belajar secara personal dengan cikgu di bilik guru maupun medium seperti WhatsApp. Kita ambil peluang lah. Sebab kalau dekat sekolah saya ni, subjek bahasa Inggeris ni kira subjek yang kurang diminati lah. Jadi bila kurang diminati ni, ramai yang segan nak tanya. Kira ramai tak mau tanya teacher lah. Jadi saya ambil peluang tu. Bila ramai tak mau tanya, saya ambil peluang, saya akan tanya cikgu lah. Saya akan tanya teacher. Teacher, betul tak saya buat ni? Okey. Yang seterusnya bahasa Inggeris, saya juga hafal contoh-contoh karangan yang mempunyai ayat-ayat yang gramatis dan mudah untuk diubah sesuai. Okey. Time SPM dulu, saya suka hafal tentang event yang penting lah. Antaranya pengalaman yang tidak dapat dilupakan, peristiwa yang menyedihkan hati. Kira karangan tu kita boleh ubah sesuai ikut situasi ataupun ikut kehendak soalan. Kalau boleh, sekurang-kurangnya 5 karangan lah kalau boleh. Dan hafal karangan tu yang kita boleh sesuaikan dengan setiap tajuk.
Okey, yang seterusnya subjek bahasa Melayu. Bahasa Melayu ni ketika saya form 5, saya tak pernah dapat A ataupun B. C, D, E tu benda biasa kat sekolah kami. Jadi apa yang saya buatlah selama ni, banyakkan latihan dan fokuskan lebih terhadap bahagian yang kurang dikuasai. Okay, kan bahasa Melayu dia ada banyak kan? Bidang apa, bahagian rumusan, pemahaman, tata bahasa, novel. Okey. Tengok yang mana kita lemah. Kalau boleh tu novel kena hafal kan? Isi-isi penting. Kalau tata bahasa banyak kan, cari buku latihan. Buat setiap hari. Kalau BM juga, setiap hari saya akan buat BM sebab saya subjek yang saya lemah BM dan BI. Jadi saya akan buat setiap hari subjek yang saya lemah tu. Yang kedua, kerapkan berjumpa dengan guru untuk bertanya soalan. Macam biasalah, bagi saya, setiap tajuk ataupun setiap subjek ni, paling penting kita kena banyak bertanya. Paling penting, banyak bertanya. Okey, seterusnya, setiap hari juga, saya cuba baca ataupun hafal satu karangan. Dan juga, karangan tu yang mempunyai ayat-ayat yang gramatis. Kita pun tahu semua kan, ayat yang gramatis ni, kalau dalam BM ni, kalau nak buat karangan, jangan terlalu banyak gramatis ni. Cukup sekadar pendahuluan dan juga penanda wacana. Jika ditinjau dari skop yang lain, jika dilihat dari perspektif yang lain, kita guna penanda wacana tu. Kalau boleh, elakkan guna daripada selain itu, di samping itu, tak maulah. Kita ambil yang lebih gramatis. Okay. Dan bahasa Melayu juga, saya suka belajar online menerusi YouTube. Dan sekarang pun, saya rasa Abah Din pun masih jalankan pembelajaran online ni, iaitu ada dua. Channel Cikgu Haslindano, yang kedua Abah Din. Jadi search kat YouTube je, Cikgu Haslindano. Ada banyak cikgu tu cerita. Ada dia buat cerita tentang novel saja, ada yang buat tentang karangan. Cuba tengok. Dan kalau tak silap saya lah, kedua-dua orang cikgu ni merupakan jurulatih utama bahasa Melayu dan juga merupakan pengubah soalan SPM. Jadi kita kalau boleh kita ambil peluang macam ni lah. Bukan senang nak dapat pengubah soalan ni. Bagi buat pembelajaran secara orang secara percuma pula. Okay, yang kelima ialah subjek sains. Subjek sains saya juga banyakkan latihan dan fokuskan lebih terhadap bab-bab yang kurang dikuasai. Okay, kalau sains ni, tak ke semua bab yang saya dapat kuasai. Jadi saya akan buat macam mana? Saya akan pada permulaan ni, kan masa masih panjang lagi kan? Pada permulaan ni saya akan cuba belajar juga bab yang sukar tu. Kalaulah sekiranya nak dekat dah SPM, masih tak faham-faham juga bab tu. Bagi saya lah, kita langkau lah tajuk tu. Kita tengok tajuk yang mudah sedikit. Sebab sains ni dia lebih pada faktor kan. Yang kedua, sains ni, saya juga banyak gunakan akronim untuk hafal isi-isi penting. Antaranya yang famous tu, ni lah, atom lah, alloy, contohnya pada kebekar, keludi sama dengan besi campur karbon, geng putih, gangsa sama dengan kuprum campur timah. Kita hafal akronim-akronim tu untuk mudahkan kita mengingati perkara tu. Kemudian, sains juga, kita perlulah buat latihan dan tunjukkan jawapan itu kepada guru untuk disemak. Terutamanya soalan esei lah, bahagian C tu kan. Sebab bahagian A dan juga bahagian B tu, kebanyakannya fakta dalam buku teks. Okay, seterusnya ialah subjek bahasa Arab. Bahasa Arab, macam biasa, bahasa Arab ni saya pun juga hafal karangan. Dan ketika SPM tu, memang kami hafal karangan, tapi tak masuk. Jadi saya buat macam mana? Saya, sebelum tu saya dah hafal dah. Kalau tak silap saya hafal 8 karangan sebelum SPM. Saya hafal 8 karangan. Jadi saya gabungkan ke 88 karangan tu. Jadilah satu karangan yang sempurna. Tapi tak tahulah nahu tu betul tak. Tapi alhamdulillah lah, boleh juga dapat A+. Jadi sebelum nak hafal ni, kita kena fahamkan maksud tu. Fahamkan karangan sebelum kita hafal ni. Kalau tak faham lah, contoh satu karangan tu ayat panjang kan. Kita highlight kan, okey, perkataan mana yang saya tak faham lagi. Okey. Yang kedua, bahasa Arab ni, selain pada karangan, dia ada bahagian nahu dan juga bahagian sorof. Jadi kita perlulah kerapkan latihan nahu dan juga latihan sorof. Okey, bila buat latihan tu, kita ni orang Melayu, memang tak betul semualah. Jadi jangan malulah untuk kita bertanya, ambil peluang, kita tanya kepada ustaz atau ustazah. Okey, slide yang seterusnya. Okey, seterusnya subjek usuluddin. Kalau usuluddin bagi saya, subjek ni dia banyak faktor. Memang kalau ikutkan buku teks Form 5 tu banyak. Terutamanya bahagian tafsir. Tafsir surah Al-Kahfi pula, memang panjang. Jadi kalau kaedah saya lah, ni untuk kaedah, saya cerita kaedah lulus dulu lah. Okey, kaedah lulus, kita ada hadis hafazan. Hadis hafazan mewakili 30%. Hadis hafazan mewakili 30%. Dan hadis tu dia ada 10 sahaja. Jadi tak banyak. Kalau kita hafal 10 hadis tu dah 30% dah dalam tangan. Jadi kalau siapa nak lulus, cari lagi 15%. Cari lagi 15%. Dan bagi saya lah, bab-bab yang senang adalah bab Tauhid. Tauhid Form 4. Bab Akhlak Form 4. Tauhid Form 5. Dan juga bab Akhlak Form 5. InsyaAllah lulus. Jadi jangan takutlah. Itu untuk kaedah lulus. Kalau kaedah nak dapatkan A ataupun sebagainya,
Ni kaedah saya lah kalau nak dapat A. Hafal setiap pagi, sekurang-kurangnya setengah muka surat. Hafal setiap pagi. Bagi saya masa yang terbaik untuk hafal ialah selepas subuh. Okey. Bila dah kita hafal ni, dia kalau nak lagi ingat dalam kepala ni, kita kena banyak menulis. Apa yang kita hafal, kita tulis balik. Apa yang kita hafal sebelum ni, kita tulis kat dalam buku. Betul tak tulisan tu? Betul tak perkataan tu? Sama tak dalam test? InsyaAllah benda tu akan kekallah dalam ingatan kita. Okey. Seterusnya ialah subjek syariah. Subjek syariah ni, dia macam subjek usul din juga. Dia ada juga bahan yang membantu kita untuk dapatkan lulus. Syariah ni dia ada juga ujian hafazan kan. Mewakili 30% juga. Jadi tak dapat tidak siapa nak lulus ataupun lebih, hafallah ke semua surah-surah itu dengan baik dan juga lancar tajwidnya. InsyaAllah sekurang-kurangnya dapat 26% dalam tangan. Okey, yang selebihnya, kalau ustaz sekolah kami ni, Ustaz Iqbal, beliau cerita, kalau nak lulus ni dia ada kaedah dia. Kan kertas bertulis kan, dia ada 4 kisim. Kisim alif, kisim ba, jim dan juga dal kan, kalau tak silap saya lah. Okey, kisim alif tu merupakan fiqh ibadat. Kemudian fiqh muamalat, fiqh jinayat, fiqh muamalat, fiqh pada tak ingatlah. Tapi ada 4 lah, 4 kisim tu. Jadi kalau nak, siapa nak lulus lah, saya nak cerita siapa nak lulus, bagi saya lah, keempat-empat tu kita ada fiqh ibadat, fiqh munakahat, fiqh muamalat, juga fiqh jinayat. Ambil 2 saja daripada bahagian 4 tu. Ambil 2 daripada 4 ni, kalau siapa nak lulus. Okey. Kalau siapa nak dapat selebihnya C ataupun B ataupun A, sekurang-kurangnya kita hafal ataupun baca setiap hari sekurang-kurangnya 1 muka surat. Bagi setiap bahagian tu hafal sehari 1 muka surat. Sekurang-kurangnya lah. Dan kaedah yang sama, bila dah hafal ni, nak bagi ingat kita kena tulis balik. Okey, dan syariah juga, time dah dekat SPM dulu, kami banyakkan latihan trial SPM lah. Saya negeri Perak, Pahang, ke semua negeri tu, Ustaz kumpulkan 1 modul dan kami akan buat. Dan soalan SPM ni dia tak lari jauh lah. Dan kita boleh tengok lah tajuk apa yang akan ditanya dalam SPM. Okey. Kemudian subjek adab wal balaghah dan juga subjek manahij. Okey, subjek ni antara subjek yang hot lah bagi sekolah kami ni, subjek yang sukar dan tak ke semua yang dapat kuasainya. Jadi apa yang saya buat lah, benda yang sama bagi subjek agama, iaitu hafal ataupun baca setiap hari sekurang-kurangnya 1 muka surat. Jadi kalau boleh jangan miss langsung. Sehari tu 1 muka surat ataupun setengah lah. Kalau tak mampu, setengah. Kalau tak mampu hafal, baca je. Baca setiap hari, insya-Allah dia akan ingat dalam kepala kita ni. Okay. Dan masa yang terbaik ialah selepas subuh dan lagi satu ialah selepas maghrib. Bagi saya 2 tu lah masa yang terbaik untuk kita hafal. Bila dah hafal, nak ingat lama, kena tulis balik segala hafazan dan juga segala hafalan kita ni. Dan banyakkan latihan modul. Sebab adab wal balaghah ni, adab tu memang kita hafal. Cuma bab balaghah tu, dia merupakan satu pemahaman balaghah tu. Pemahaman tak dapat tidak kita kena buat latihan. Bila buat latihan kita tunjuk pada ustaz atau ustazah. Betul tak? Bahagian balaghah ni saya buat ni. Dan juga manahij ni susah dah juga. Manahij dia ada 2 kan. Usul fiqh dan juga bab mantiq. Okey. Bagi saya lah kaedah yang terakhir lah, kaedah terakhir manahij ni. Dia kaedah yang sama, hafal pun semua tu benda yang sama, tulis balik hafazan. Dia kaedah terakhir, kita tengok tajuk yang mudah-mudah. Kalau tak mampu skor A, B ataupun C, sekurang-kurangnya kita dapatkanlah grade lulus. Jangan bagi ada fail langsung. Jadi kita tengok bab yang mudah dulu. Hafal bab-bab mudah. Kalau bab yang sukar tu jangan tinggal semua. Sekurang-kurangnya kita hafal lah takrif. Kita hafal lah syarat-syarat dia. Macam itulah cara untuk dapatkan lulus ataupun sebaliknya. Okey, kemudian kita akan beralih pada slide yang seterusnya. Okey, perkara penting sebagai seorang penuntut ilmu. Dan bagi saya ada 4. Okey, selalunya orang kata ada 3 selalunya kan. Selalunya orang kata usaha, doa dan juga tawakkul. Okey, kalau dalam bahasa Arab kita panggil tawakkul atas wazan tafa'ul. Okey, kalau bahasa Melayu kita buat tawakal lah. Okey, bagi saya ada 4. Usaha, doa, tawakkul, redha dan juga syukur. Okey. Apa-apa kesemua perkara kat atas dunia ni, dia mesti ada usaha. Dia kita ni tak boleh bergantung pada doa saja. Dia mesti seiringan. Usaha dan juga doa mesti seiringan. Dan usaha tu macam mana? Apa yang saya cerita tadi, apa yang saya kongsikan tadi lah. Kita banyakkan latihan, banyakkan bertanya. Dan kita banyak menghafal dan juga banyak menghafal. Okey. Doa ni kalau boleh jangan lupa. Setiap kali solat tu bacalah sekurang-kurangnya kita baca doa yang ringkas lah. Allahumma ja'alna minal najihin wal faizin wal mumtazin fi kulli imtihan fi dunya wal akhirah. Okey, doa yang simple lah. Walaupun simple, insya-Allah takkan Allah tak mabulkan salah satu daripada waktu solat kita tu. Dan yang ketiga, kita tawakkul. Habis dah usaha dan doa, habis dah periksa kita tawakal saja. Apa sahaja keputusan, aku redha sahaja dan syukur. Okey, ni selepas dapat result SPM lah. Tawakkul, redha dan syukur ni. Okey, kemudian kita beralih pada slide yang seterusnya. Okey, yang ni saya nak tunjuk je lah.
Alhamdulillah saya dapat memperoleh 11A dan juga Alia Sakinah binti Muhammad Ruzi juga dapat memperoleh 11A 1B+. B+ dia dapat B+ dia admit. Sorry, B+ dia bahasa Inggeris. Okey, kemudian slide yang seterusnya. Okey, kemudian saya akan ceritakan 3K rahsia kejayaan. Okey, yang pertama ialah keazaman, yang kedua kesungguhan, yang ketiga kesabaran dan keberanian. Okey, ni sebelum saya nak cerita ni, sebelum kita nak study lah apa perlu kita buat. Okay, yang pertama keazaman. Sebelum nak buka buku tu kita perlu niat yang ikhlas. Pasal apa aku buka buku ni? Pasal apa aku pergi sekolah? Dan setiap hari, kalau dulu boleh pergi sekolah. Saya akan niat, ya Allah ya Tuhanku, aku pergi sekolah ni untuk menuntut ilmu kerana-Mu ya Allah. Kau lapangkanlah dadaku, permudahkanlah segala urusanku untuk aku menuntut ilmu ni. Niat dulu sebelum kita nak pergi sekolah. Niat dulu sebelum kita nak baca buku. InsyaAllah. Cikgu saya selalu pesan, bila niat yang ikhlas ni, semua ilmu ni insyaAllah ilmu tu yang berkat dan akan kekal lama dalam ingatan kita insyaAllah. Yang kedua keazaman ni dia mesti ada minat lah. Kalau kita bersungguh macam mana pun, kalau tak minat tu tak boleh juga. Walaupun subjek contohlah subjek account ni subjek yang sukar. Kalau dulu memang saya tak minat. Kalau saya nak cerita account, saya form 4, saya dapat fail account. Memang saya tak minat langsung. Buka buku tak faham, tutup buku. Sampailah sebelum naik form 5 tu, mak saya ada macam kontak lah seorang cikgu ni. Dan saya pun belajar dengan cikgu tu, cikgu Madihah. Saya belajar account. Daripada bab pertama form 4 sehinggalah form 5 bab yang terakhir. Saya belajar dengan cikgu tu secara personal. Dan alhamdulillah saya juga dapat memperoleh A+ dalam account ni. Jadi apa yang cikgu tu dapat bentuk dalam diri saya ialah yang pertama minat lah. Dulu memang saya tak minat account sebab subjek tu sukar. Jadi penting dua benda tu, niat yang ikhlas dan juga minat. Yang kedua ialah kesungguhan. Kesungguhan ni kita perlu buktikan dengan latihan yang banyak. Buktikan kita ni jangan malu untuk bertanya. Jangan malu untuk bertanya. Yang ketiga ialah kesabaran dan juga keberanian. Trademark saya ialah belajar daripada kesilapan. Apa-apa pun result kita sebelum ni, walaupun kita fail C ke D ke, kita belajar pada kesilapan. Pasal apa aku dapat keputusan macam tu? Kita timbulkan persoalan dalam minda kita. Pasal apa? Adakah usaha kita ni dah banyak? Adakah doa kita ni sentiasa berterusan? Adakah kita ni seorang yang bersungguh-sungguh ataupun seorang yang konsisten dalam melakukan sesuatu perkara tu? Jadi kita perlu berani untuk mencuba. Jadi slide yang kemudian ada ni kan sesi pertanyaan ke? Kan ada sesi pertanyaan kan? Ya, ada. Ya. Terima kasih di atas perkongsian yang sangat hebat itu tadi. Program diteruskan lagi dengan sesi soal jawab bersama Abang Farhan. Jadi saya pasti rakan-rakan semua mempunyai persoalan ataupun pertanyaan yang ingin ditujukan kepada Abang Farhan. Ya, jadi silakan siapa yang nak tanya dulu. Saya. Silakan. Okey. Abang Farhan, bagaimana cara Abang Farhan menguruskan masa? Contohnya macam ada jadual belajar tak? Macam mana buat jadual dan boleh ikut jadual tu? Berapa jam Abang Farhan study untuk setiap hari? Okey, terima kasih. Terima kasih kepada saudara yang bertanya. Jadi soalan pertama, cara pengurusan masa. Ada jadual belajar tak? Dan juga berapa jam study? Kalau sejujurnya, dulu saya ada buat jadual belajar. Dan cara jadual belajar saya ni, saya akan tengok subjek yang saya belajar kat sekolah. Contohlah, hari Ahad kita belajar bahasa Melayu, bahasa Inggeris, usuluddin, apa semua tu. Jadi kalau malam lah, ini untuk malam. Selepas isyak saya akan study subjek yang sukar. Kalau ikutkan hari Ahad ada BM. Jadi malam tu saya akan study BM. Lepas maghrib saya akan hafal. Jangan lupa hafal tu. Saya akan hafal usuluddin. Dan pagi juga saya suka hafal sejarah. Dan juga subjek manahij dan juga adab wal balaghah. Macam tu juga hari Isnin. Contoh hari Isnin ada sains. Malam tu saya akan study sains. Lepas maghrib macam biasalah subjek hafazan. Sebelum subuh dan juga selepas subuh subjek hafazan. Dan berapa jam study ya? Saya suka study lah. Sebelum subuh tu macam dalam pukul 4.30 sampai pukul 5.30, iaitu subjek sejarah dan juga subjek agama lah. Kemudian selepas subuh saya suka study subjek hafazan, contohnya usuluddin dan juga syariah. Lepas tu macam pukul 9.30 saya akan study subjek yang sukar lah. Yang subjek tu memang saya tak pernah dapat A. Antaranya subjek BM, subjek BI dan juga subjek account. Lepas tu saya akan, lepas maghrib tu saya akan hafal subjek syariah. Dan hafalan ni bagi saya paling penting ialah sebelum subuh, selepas subuh dan juga selepas maghrib. Dan selepas isyak
Saya akan study subjek yang suka tu lah. Contoh hari tu ada BM, malam tu saya akan study BM. Dan saya akan cerita sedikit lah berapa lama saya nak study ni. Dua benda. Yang pertama, kalau nak duduk lama atas meja ni, yang pertama, handphone jangan letak depan. Handphone jangan letak depan mata. Yang kedua, jam. Jam ni jangan letak depan mata kita. Saat ni kita akan rasa-rasa, apa jam lah ni? Pukul berapa ni? Jangan letak. Bila dah biasa, insya-Allah dalam kepala kita ni akan ada jam lah. Dah biasa dah memang kita set time, okey, nak belajar BM 1 jam. Yang pertama, bila dah biasa dah memang insya-Allah sejam, tepat sejam, memang kita akan berhenti. Kalau tak ada jam, kita dah train daripada awal lah, insya-Allah. Okay, jadi saya harap soalan tu dapat dijawab lah. Ya, terima kasih Abang Farhan. Jadi untuk soalan seterusnya, silakan. Saya tanya, nama saya Ahmad Fawaz. Saya tanya, apakah kunci utama ataupun ada cerita yang tersembunyi di sebalik keputusan yang Abang Farhan dapat tu? Terima kasih. Okay, terima kasih kepada saudara yang bertanya. Soalan dia ialah kunci utama untuk memperoleh keputusan yang cemerlang. Bagi saya benda yang ringkas lah saya akan cerita. Usaha dan juga banyakkan bertanya. Usaha tu macam mana? Kita banyakkan bertanya. Ambil peluang, jumpa cikgu. Kalau sekolah buka nanti, ambil peluang. Cikgu, saya tak faham bab ni. Kita belajar secara personal. Yang kedua, banyakkan berdoa lah. Bila ada usaha mesti sentiasa doa. Okey, benda dua tu lah. Usaha dan juga doa. InsyaAllah akan dapat peroleh keputusan yang cemerlang. Terima kasih sekali lagi. Jadi soalan seterusnya, silakan. Saya Muhammad Yazid bin Yahya ingin bertanya, bagaimanakah strategi saudara Farhan untuk belajar secara berkesan? Okey, terima kasih kepada saudara yang bertanya. Strategi nak belajar secara berkesan. Okey, yang pertama lah, dia benda yang sama juga antaranya usaha dan juga doa. Okey, sebelum kita nak usaha ni, kita perlulah tetapkan niat yang ikhlas. Aku belajar ni kerana apa? Aku buka buku ni kerana apa? Yang kedua, kita perlu tetapkan matlamat kita. Tetapkan matlamat. Okey, SPM ni aku mampu dapat berapa A? Aku mampu memperoleh berapa keputusan ni? Macam mana keputusan aku nanti? Dan lepas ni aku nak sambung pelajaran ke mana? Dan kita mesti ingat setiap orang dia ada kelebihan dan juga kekurangannya. Jadi kalau kita tak mampu subjek agama, jangan tinggal semua. Sekurang-kurangnya kita tengoklah tajuk-tajuk yang mudah. Dan juga fokuskan terhadap subjek ke arah bidang yang kita nak kecapi tu. Jadi saya buat macam tu lah. Sebab saya nak ambil bidang agama. Jadi saya lebihkan sikit bab hafalan tu. Sebab tu saya buat sebelum subuh, selepas maghrib. Dan subjek lain janganlah dilupakan juga. Okey, seterusnya bijak menggunakan masa lah. Bijak menggunakan masa dengan sebaiknya. Okey, saya pun main game juga. Saya pun baca komik juga. Jadi bahagikan masa. Main game tu saya main selepas asar dan juga selepas study lepas isyak tu. Habis tadi, saya akan main game sekejap lah. Barulah pergi tidur. Itulah. Harap soalan ni dapat dijawab lah. Terima kasih Abang Farhan. Jadi soalan seterusnya. Okay, nama saya Aini. Saya nak tanya bagaimana saudara dapat memotivasikan diri untuk terus bangkit dalam situasi pandemik? Terus bangkit untuk menghadapi ketika pandemik ni ya. Okey. Ya. Secara jujurnya, ketika KPM umumkan cuti PKP tu, dan itu memang nak dekat SPM dah. Kalau tak silap saya lagi 2 minggu. Memang perasaan saya rasa resah lah. Sebab time tu memang saya ada beberapa bab yang saya tak mahir lagi lah. Antaranya subjek math, subjek ke bab barangkalian tu. Memang sampailah saya tak faham. Terutamanya Rajah Puhur tu. Lagilah pening. Memang time cuti tu saya cuba tanya personal lah. Apa yang saya kata, jangan malu untuk bertanya. Tanya je, WhatsApp je cikgu. Cikgu, saya tak faham lah kebarangkalian ni. Tapi yang penting kita buat dulu. Buat dulu, lepas tu baru tunjuk kat cikgu. Kalau tak faham, kita tanya. Pasal kau jadi macam ni? Pasal kau jadi macam ni? Jadi, kalau soalan yang ditanya tadi tu, macam mana kita nak teruskan momentum kita ni? Ketika itu, unit bimbingan kaunseling sekolah lah. Ada macam buat macam satu program lah. Kita luahkan perasaan. Apa perasaan kita ni? Stres ke tak? Jadi saya antara orang yang join lah. Saya cerita kat cikgu. Cikgu, saya rasa stres lah. Macam mana nak belajar ni? Jadi cikgu pun balas balik, reply balik. Cikgu bagi nasihat pada saya. Bagi saya benda tu lah memberi inspirasi pada saya selama ni. Okay, terima kasih. Terima kasih Abang Farhan. Untuk soalan yang seterusnya, silakan. Nama saya Nur Ain Zakira. Saya nak tanya, kalau time tengah study ataupun buat homework, lepas tu tak dapat jawapan, adakah saudara Farhan akan give up dan terus tak buat, ataupun saudara Farhan cuba cari alternatif lain untuk terus selesaikan? Terima kasih. Okey, terima kasih kepada saudari yang bertanya. Ketika study, tiba-tiba tak dapat jawapan. Okey, benda ni saya juga rasai lah. Ketika saya form 4 dulu, macam saya cerita, account saya dapat fail.
Jadi dulu memang saya ada semangat. Okey, saya nak buka buku. Buka buku memang tak faham langsung lah. Jadi saya tutup balik. Jadi alternatif lain saya ambil tuition. Okey, kalau tak mampu untuk tuition ni, yang penting banyak bertanya pada cikgu lah. Kalau sebelum nak tanya ni kita kena buat latihan dulu. Jadi lah ni kan zaman canggih kan, zaman online ni. Tengok kat YouTube. Okey, aku lemah saja account. Save lah kat YouTube account form 4 tajuk apa. Jadi kita usaha dulu. Kita belajar secara online dulu. Kalau tak faham kita tanya cikgu. Bila dah faham sikit je. Baru kita buat latihan. InsyaAllah lama-lama tu boleh lah. Jadi yang penting jangan rasa mengalah dan jangan rasa stres lah. Kalau tak dapat juga pergilah rest dulu. Minum air dulu, jalan-jalan dulu. Okey. Jadi apa-apa pun jangan rasa resah dan jangan sampai resah tu menghilangkan semangat kita untuk study. Okey, wallahu a'lam. Okay, terima kasih Abang Farhan untuk soalan yang terakhir. Dan seterusnya, untuk soalan seterusnya, silakan. Nama saya Rabita Dawiyah. Saya nak tanya, sewaktu KPM umum KP pada kertas, apa perasaan saudara Farhan dan apa tindakan yang saudara Farhan lakukan? Terima kasih. Okey, terima kasih kepada saudari yang bertanya. KPM ada umum cuti PKP dan ada perasaan enjoy tak? Okey, secara jujurnya memang tak enjoy pun. Sebab dulu saya dah tetapkan matlamat saya. Saya nak dapat straight A. Jadi apa usaha saya kena buat? Ketika itulah saya mula belajar secara online antara subjek sejarah, BM dan juga BI. 3 subjek tu subjek yang sukar bagi saya. Jadi saya banyakkan tengok online, YouTube. Yang kedua, saya ambil peluang untuk bertanya secara personal juga dengan cikgu-cikgu. Memang saya ni kalau nak tahulah, kalau kat sekolah memang saya ni banyak bertanya lah. Jadi jangan malu untuk bertanya. Buat latihan, tak dapat tanya cikgu. Pasti kau jadi macam ni. Okey. Wallahu a'lam lah. Tapi perasaan tu memang tak ada lah. Sebab nak dekat SPM kan. Okey. Ya, terima kasih Abang Farhan. Untuk adik-adik tempat, ada apa-apa soalan kau nak tanya untuk Abang Farhan kita? Kalau ada apa-apa, boleh tanya. Tak ada apa. Jadi, terima kasih kepada Abang Farhan di atas perkongsian beliau bagaimana untuk menjadi pelajar yang cemerlang. Semoga kita semua dapat mempraktikkan dan melaksanakan tips-tips ataupun cara-cara yang diberikan ini dan sekaligus dapat meningkatkan semangat dan motivasi untuk menghadapi SPM pada bulan Mac nanti. Sedar tak sedar program kita telah sampai ke penghujungnya. Sekali lagi ribuan terima kasih diucapkan kepada Abang Farhan di atas kesudian bersama dengan calon SPM 2021-2022 dan adik-adik tingkatan 4 pada petang ini. Terima kasih juga kepada semua guru dan rakan-rakan seperjuangan dan adik-adik tingkatan 4. Ayuh kita bangkit demi masa depan kita semua. Kita pasti boleh. Kita akhiri program kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan suratul As. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah saya menuai menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Yang baik datangnya daripada Allah, yang buruk datangnya daripada diri saya. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Nafal, cikgu nak cakap sikit. Ya. Okey, cikgu sana. Ustazah cakap dulu. Ustazah cakap. Ya, ini ada peluang nak cakap sikit. Boleh. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang diraihkan anak-anak Farhan lah ya. Kita punya motivator petang ni untuk anak-anak pelajar tingkatan 5 dan 4 Maktab Mahmud Padang Terak. Dan juga ada, saya tengok ada guru-guru juga. Sebenarnya terima kasih banyak-banyaklah Farhan sudi meluangkan masa ya untuk bersama kami Maktab Mahmud Padang Terak. Diharapkan ya apa yang diceritakan tadi, apa yang dikongsikan tadi sangatlah bermakna ya. Satu persatu dihuraikan oleh Farhan ya. Pengalaman beliau lebih kurang 2 tahun ya, tingkatan 4 dan tingkatan 5 tu bagaimana beliau berjuang ya. Jadi kita ambillah semangat itu, insya-Allah moga-moga kita pun semua boleh dapat straight A ya. Okey, saya rasa itu saja. Terima kasih juga kepada penganjur, organizer Ustazah Nurul Husna, Cikgu Aimi, Naufal sebagai moderator ya yang tanya soalan semua. Terima kasih banyak-banyak. Kita di alam maya lagi. Semoga semua sihat ya. Okey, Cikgu Aimi, terima kasih. Okey, terima kasih Ustazah.
Okey, cikgu nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Farhan di atas kesudian menerima jemputan daripada pihak cikgu untuk sama-sama menjayakan program kita pada hari ini. Okey, cikgu ucapkan terima kasih juga kepada Naufal selaku moderator dan juga pelajar tingkatan 5 Najah, 5 Falah dan juga 4 Najah, 4 Falah yang sama-sama join program kita. Jadi cikgu harap apa yang kamu dapat pada petang ni praktikkan untuk masa depan kita. Okey, Abang Farhan dah share tip-tip kejayaan beliau. Jadi lah ni tindakan kita. Kita kena ambil yang baik-baik tu, yang seperti kejayaan beliau tu kita kena praktikkan. Kalau tak boleh banyak pun pastikan sikit kamu kena buat untuk masa depan kamu lah. Okey, dah ni cikgu boleh bantu kamu macam ni, program motivasi, tapi kehendak tu maksudnya dia sendiri yang kena laksanakan. Cikgu boleh bagi bimbingan, motivasi, tapi dia sendiri yang nak. Maksudnya kita kena berubah untuk masa depan kita. Jadi tak ada apa, setakat yang tu je. Terima kasih semua. InsyaAllah kalau ada lagi program-program yang macam ni, cikgu harap kamu kesediaan kamu lah untuk join. Kita tak sangka lah ramai yang join kan, sampai 90 orang cikgu tengok tadi. Okey, syukur Alhamdulillah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.